إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita di dalam majlis ilmu, yang masih lagi memberikan kita kekuatan, kesihatan, ruang masa untuk kita berada dalam majlis ilmu ini. Ilmu yang dikatakan cahaya, dan cahaya tidak akan diberikan kepada orang yang melakukan dosa. Oleh kerana itu, ilmu kita datangi dan ilmu tidak datang kepada kita. Jadi oleh kerana itu kita berusaha untuk mendapatkan kebaikan daripada ilmu yang bermanfaat ini, supaya kita banyakkan, tambahkan amalan-amalan kita dengan ilmu yang sahih ini, dan mudah-mudahan dengan banyaknya amalan dan tambahan amalan-amalan yang sahih ini, ianya akan diterima oleh Allah insya-Allah dan bawa kita kepada syurga insya-Allah. Amin. Kita masuk dalam pelajaran yang ketiga. Kita sambung balik pelajaran yang berkaitan dengan sabar, yang mana kita dah tahu tentang apakah maksud sabar itu, ya, di mana sabar itu dapat dilihat pada kejadian yang pertama sekali. Apabila berlaku musibah, maka dia bertindak sebagaimana yang diarahkan oleh Allah dan Rasul, maka itu yang dikatakan sabar. Kalau tidak, ianya tidak dikategorikan sabar. Dan sabar kita telah bacakan daripada ayat surah Al-Baqarah. Allah akan uji kita sedikit kesusahan, sedikit ketakutan, sedikit kelaparan. Semuanya Allah uji. Dan Allah mengkhabarkan, beruntung, khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya, begitu sekali Allah nak mengangkat darajat kita dengan mengujikan perkara, benda-benda tertentu. Oleh kerana itu, ibu-ibu, setiap ujian kita kena faham elok-elok ada hikmah yang terkandung. Kalau kita menganggap ianya ujian, insya-Allah berarti kita akan menghadapi ujian itu dengan penuh tabah, penuh kesabaran, penuh keyakinan. Tetapi kalau kita menganggap ia sebagai musibah semata-mata, maka di situ malangnya kita, akhirnya kita terus dilamun dengan angan-angan ataupun lamun dengan perasaan jiwa kita yang tidak ada petunjuk, terus menyebabkan kita rugi. Bayangkan musibah yang sama, tindakan yang berbeza. Ya. Ini memang manusia dibagikan pilihan. Inna hadainahus sabila imma syakira wa imma kafura. Kami bagi petunjuk jalan syukur ataupun kufur. Ya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang membersihkan dirinya, dan rugilah orang yang mengotorkan dirinya. Dengan arti kata lain, Allah bagikan kita pilihan. Terpulang kepada kita nak pilih yang mana. Jika kita pilih keimanan, maka syurga. Kalau kita pilih kekufuran, cara yang tak betul, maka neraka. Musibah, mati misalan. Tindakan kita bagaimana? Na'udzubillah min zalik. Bab kematian orang yang tersayang, apakah tindakan kita? Kalau tindakan kita bersabar, redha, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, alhamdulillah Allah bagikan kekuatan, ha? Ataupun kita merintih atau meratapi, yang dikatakan dalam hadis syaqul juyub, darbal khudud, ya, pukul muka, tarik baju sampai cari. Masalah mati. Yang ni boleh masuk syurga, bahkan dapat mahligai Baitul Hamd di syurga. Ini masuk neraka kalau dia tidak bertaubat. Nampak tak? Satu benda yang sama tetapi dapatnya berbeza. Okey. Jadi di sinilah bermula kita lihat dalam bab sabar ini, di mana ianya merupakan peluang-peluang untuk kita meraihkan ganjaran pahala yang besar yang Allah bagikan kepada kita. Selagi namanya kita hidup, ya, selagi itu ada masalah. Ya, selagi hidup, selagi itulah ada masalah. Bila kita dah mati, ada masalah. Lagi banyak masalah. Ingat dah mati habis masalah, rupanya lagi banyak masalah kita. Ya, belum tentu kita ni ahli syurga ke neraka, wallahu a'lam. Nauzubillah min zalik. Minta biarlah jadi ahli syurga. Baik. Dalam ayat yang berikutnya, ayat yang ketiga tu, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, dalam surah Az-Zumar tu,
Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batasan. Ya, jadi orang-orang yang sabar, pahalanya melimpah ruah yang Allah bagikan. Dengan itu, ibu-ibu sabar. Ya, sabar, banyakkan sabar. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan ataupun hal-hal yang besar. Ya, jika dia bersabar dan memaafkan orang lain. Sabar dah satu bab, nak maaf orang lain satu bab. Ya, rupanya kalau kita sabar dan memaafkan, banyak lagi ganjaran pahala. Okey. Kenapa? Kita dah belajar dah. Kalau kita tak maafkan orang lain, kat mana masalahnya nanti di akhirat? Di syurga. Syurga dah tak ada masalah dah. Kat mana mahsyar tu? Hisab. Okey, lagi ada lagi. Cuba tengok gambar rajah tu. Tak nak curi-curi tengok ke? Okey. Siapa yang paling rapat tu? Kak Zarina mana? Tak ada. Oh, ada situ. Kat mana tu agak-agaknya? Dah lupa dah. Tak apa, kelahuan dewasa begitulah. Ya, ingat lupa tu bersilih ganti. Okey. Di Al-Qantarah tu, lepas titian sirat, itulah masalahnya kalau kita berhadapan dengan orang yang kita, maksudnya kita bergaduh, kita tak maafkan dia. Kan? Kita tak maafkan dia. Kita tak kisaskan balik, tak balaskan balik, kita nak balas ke akhirat. Kat situlah. Sedangkan kalau kita dah layak masuk syurga, buat apa lagi tunggu di Al-Qantarah? Betul tak? Tetapi kita tunggu di situ sebab kita dah berjanji dengan manusia-manusia tertentu yang kita dendam sangat ni. Aku balas kamu ke akhirat kat situ. Sayang ibu-ibu, kita boleh masuk syurga cepat, tiba-tiba dah ambil janji dengan orang, kata nak tunggu situ, kena tunggulah. Orang tu kalau cepat ataupun dia dahulu dia tunggu kita, tak apa. Ini kita yang tunggu dia, entah bila dia keluar dari selamat dari titian sirat ataupun dia masuk neraka keluar tu, entah bila kita tak tahu. Tunggulah. Orang lain masuk syurga dah sonok kita, la ilaha illallah, si Mat ni betul lah, si Joyah ni aku menyesal aku janji dengan kamu. Siapa suruh janji? Itu yang Rasulullah kata, maafkan. Tak janji insya-Allah selesai. Tapi maaf ke tak? Kan? Kalau kita maafkan orang, kata maaf. Tak apa. Biar kita maafkan orang. Jangan orang kita tak maafkan orang. Kerana sekarang berkaitan dengan kita maafkan orang ke tidak. Tapi tengoklah kalau kita buat orang, kita maafkan orang, tak jadilah. Kita yang buat orang kan. Ustaz, nak maafkan tu tak payah berhadapan, Ustaz. Maksudnya kita maaf. Tak payah. Kalau kita orang tu yang bersalah, tak payah berhadapan pun tak apa. Kita maaf. Tetapi orang tu kena carilah, kita minta maaf kan. Tapi lapangkan dada, kita maafkan. Tapi kalau kita bersalah dengan orang, tu kena cari minta maaf. Ya, minta maaf. Ya. Susah kan? Tapi itulah azmil umur yang Allah katakan. Okey. Jadi insya-Allah kalau ada dalam hati tu, ingat balik kisah lalu, maafkan cepat-cepat. Kalau boleh keluar kelas ni, kita dah maafkan orang. Ya. Supaya kita tak bertemu di Al-Qantarah. Buat apa tunggu kat sana? Ya. Baik. Kemudian Allah mengatakan, berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Okey. Jadi dua ni dikait rapat, kesabaran dan solat. Dan betul, solat pun susah kalau kita nak buat kalau tak ada kesabaran yang dalam jiwa kita. Okey. Kerana solat satu benda yang susah. Ramai orang boleh puasa tapi solat, la ilaha illallah, susah ya. Wallahu alam. Okey. Tapi Allah nak menceritakan, hai orang yang beriman, jadikan solat dan sabar dan solat sebagai penolong, pembantu kita. Ya. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Oleh kerana itu, kita apa juga masalah mengadu kepada Allah. Buat 2 rakaat.
istikharah misalan, minta pertolongan Allah. Ya, jangan buat kerja tu kerja sendiri kita, pasal kita ingat kita ni boleh buat segala-galanya. Tak. Tapi bila kita lakukan istikharah, maka Allah akan bagi kita jalan. Rasulullah kata Allah takkan sia-siakan kita. Jadi kena hafal sikit doa istikharah. Masalahnya juga kita ni bila sebut istikharah, waktu nak kahwin je. Habis kahwin tak ada istikharah. Itu silap. Para sahabat apabila Rasulullah mengatakan, para sahabat mengatakan hampir boleh katakan semua kerja-kerja yang nak dibuat, mereka akan buat istikharah. Dia buat pilihan. Kerana dalam doa, siri doa-doa istikharah mengatakan anta allamul ghuyub. Engkau yang mengetahui perkara-perkara ghaib. Kita tak tahu. Jadi Allah akan bagi jalan. Dan masyarakat kita pula salah faham terhadap istikharah. Jawapan dia mesti datang dalam bentuk mimpi, kan? Ya, tak ada satu penas mengatakan datang dalam bentuk mimpi. Mungkin datang dalam bentuk mimpi, mungkin datang dalam bentuk kerja buat yang jadi ataupun tak jadi, ataupun detikkan hati, atau berbagai-bagai. Yang penting Allah yang akan memberi keputusan tu. Okey, jadi kena hafal doa istikharah. Kerana para sahabat mengatakan Rasulullah mengajar kami seperti mana mengajar Fatihah, doa istikharah tu. Ya, insya-Allah. Okey. Dan di dalam surah Muhammad Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu. Subhanallah, ujian. Ya, ujian-ujian yang mana Allah akan bagi kepada kita. Maka Allah nak tengok kita ni sabar ke tidak. Jadi insya-Allah ibu-ibu, kita latihkan diri kita setiap ujian, maka bersabar. Ya, bersabar. Wa an Abi Malik Al-Harith ibn Asim Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ard. Wassalatu nurun, wassadaqata burhanun, wassabru diya'un, wal qur'anu hujjatun laka aw alayka. Kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Rawahu Muslim. Salam. Abul Malik Al-Harith bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu adalah sebahagian dari iman. Ya, syatrul iman, bersuci itu sebahagian dari iman. Banyak mana wallahu alam. Okey. Dan bacaan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Subhanallah, mizan. Ya, memenuhi timbangan. Okey. Subhanallah alhamdulillah, kedua-duanya memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Solat adalah cahaya, sedekah sebagai bukti, sabar merupakan cahaya, Al-Quran adalah merupakan hujah, yakni pembela untukmu, atas sebagai hujah pemberat bagimu. Setiap orang akan berangkat menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya dan ada yang menghancurkan dirinya. Okey. Penjelasan hadis ini menjelaskan bahawa Rasulullah SAW mengelompokkan orang menjadi beberapa bahagian. Sekelompok menjadi Al-Quran sebagai hujah pembela bagi mereka, dan kelompok lain menjadikan Al-Quran sebagai hujah bagi mereka, penggugat bagi mereka. Dan sekelompok lain adalah orang-orang yang merdekakan diri mereka dengan amalan mereka yang soleh, dan sekelompok yang lain ada orang yang menghancurkan diri mereka dengan amalannya jelek. Okey. Dalam hadis ini menceritakan at-tuhur syatrul iman, maksudnya bersuci adalah sebahagian dari iman. Kita disunnahkan untuk bersuci mengikut cara yang terbaik, sehingga kan golongan yang berada di Quba, di kawasan Quba, mendapat pujian di dalam Al-Quran. Kerana setengah tafsir mengatakan mereka lah golongan yang pertama di antara penduduk Madinah yang menggunakan istinja dengan menggunakan air. Ya, ahli Quba. Lalu Allah memuji mereka. Tetapi elakkan was-was kita. Oleh kerana itu dalam bab bersuci pun kita ni dah kemudahan menggunakan air. Ya, sedangkan alat-alat istinja begitu banyak, ya. Tapi kalau kita was-was, problem tu besar.
Kerana masyarakat kita, terutamanya masyarakat Malaysia ni, kebanyakannya was-was terlalu banyak. Tu pasal ambil uduk tu kadang-kadang habis lenjun baju tu. Was-was, kes was-was. Takbiratul ihram tak siap-siap sampai imam dah rukuk, dapat pula lah last tu. Itu was-was, kesan daripada was-was. Ya, kalau nak makan, nak tak tahulah berbagai was-was yang saya tengok pada masyarakat kita, sedangkan Islam begitu simple saja. Ya, simple, senang. Okey. Ini di antara masalah salah faham terhadap agama dan kejahilan dalam beragama. Okey. Bersuci adalah sebahagian dari iman, dan bacaan alhamdulillah ini memenuhi timbangan. Masya Allah. Baca alhamdulillah penuh timbangan. Berapa banyak kita nak baca? Terpulang. Ya, terpulang. Kita lihat, ia ada dalil. Yang mana setengah orang menetapkan, okey, zikir hari begini, zikir begini, hari ini. Ya, kalau kita saksikan, kalau dia ada dalil, ahlan. Kerana ini amalan agama. Yang mana dalil ini mengatakan, siapa ucap alhamdulillah dah berat memenuhi timbangan. Ya, besar tu. Timbangan yang dikatakan al-mizan. Okey? Kalau dia baca subhanallah alhamdulillah pula, memenuhi antara langit dan bumi. Subhanallah, ini sukar untuk kita bicara. Pertama, dalam bab ini kita beriman. Oleh kerana itu, bila kita berdiri dengan dalil, dengan seorang itu berdiri tanpa dalil, beza. Amalan kita confirm. Bila sebut je alhamdulillah, terus dah berat timbangan. Berbanding dengan seorang tu dia baca apa zikir dia wallahu alam, ya, belum tentu diterima oleh Allah. Lain, ya. Itu pasal kita kena tengok berdiri atas dalil. Bila dikatakan, ditambahkan subhanallah walhamdulillah, penuh antara langit, 7 petala langit dengan bumi, kita beriman. Berbandingkan orang menetapkan zikir tertentu yang tak ada dalil, belum tentu diterima oleh Allah, walaupun dia baca beribu berjuta kali. Okey? Ini penting. Seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, kalimatani khafifatani 'ala lisan wa thaqilatani fil mizan wa habibatani 'inda ar-rahman. Dua kalimah yang senang disebut oleh lidah dan berat pada timbangan dan dikasihi oleh Ar-Rahman. Apa dia? Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Berdiri atas dalil, insya-Allah dapat pahala tu. Berapa banyak kita nak baca? Tak ada limited. Okey, tak ada limit untuk dia. Ya, kita bacalah banyak mana. Tapi jangan hadkan, terpulang kat kita. Maksudnya tak wajibkan untuk diri kita baca sekian-sekian. Kerana kita melihat ada seorang tu bila ditetapkan, dia kata ambil dari buku kitab Ihya misalan, ya, baca kalimah apa hari Isnin, baca banyak ni 1000 kali, ya, yang ni 1000 kali Selasa, Rabu. Ada dalil tak kita berdiri? Oh, ini Imam Ghazali, kita hormat Imam Ghazali rahimahullah, tetapi dia bukan Nabi. Mungkin dia bagi pandangan. Maka kalau bagi pandangan tak ada dalil, lebih baik kita baca yang ada dalil, clear, diterima oleh Allah. Itu belum lagi yang masuk tarikat, jenis-jenis tarikat tertentu. Dah lah orang bertasbih pegang macam ni, kita dengan jari senang tasbih macam ni. Dia tak, tasbih tu dia letak tengah macam isap rokok tu, lepas tu dia pusing. Jika satu pusing tu 1000. Itu yang dia kata astagfirullah. Waktu saya mula-mula nak cari Islam ni macam tu, kena zikir sebanyak 100,000. Macam mana nak baca 100,000 tu kan? Rupanya dia pusing macam tu. Lajulah. Kan? Ada orang bawa tasbih ni? Tak ada. Nak tunjuk kena jari senang. Nasib baik dia tak suruh tekan. Tak boleh pun 100,000, paling banyak 1000 je tekan kan. Okey. Okey, itu semua tidak ada dalil. Tak ada berdiri dengan dalil, belum tentu diterima Allah. Nauzubillah min dzalik. Okey. Baik. Jadi alhamdulillah kita tengok ada dua zikir ini dalam hadis ini menunjukkan bahawa zikir ni sahih yang diriwayatkan oleh Muslim, yang mana kalau kita sebut, pertama memenuhi timbangan, yang kedua subhanallah alhamdulillah itu memenuhi langit dan bumi. Beramal je, habis cerita. Ada masa baca, ada masa baca, apa salahnya? Kemudian solat adalah cahaya. Solat adalah cahaya. Solat adalah petunjuk kepada kita. Disebabkan wuduk yang kita ambil itulah yang menjadikan cahaya kita di mahsyar nanti.
Cahaya yang membawa di dalam peristiwa untuk melintasi titian sirat. Ingat ya, sebelum kita melintasi sirat, suasana gelap berlaku. Ibu-ibu dah tahu kan dalam bab ni, ya. Oleh kerana itu kita memerlukan cahaya. Dan cahaya itu hanya boleh dapat pada sekarang ni je. Ya, dengan amalan-amalan kita. Cahaya baru boleh dapat. Kalau tak, tertolak. Amalan-amalan pun mesti mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Okey. Kemudian sedekah adalah bukti. Bukti bahawa kita ini adalah hamba-hambanya yang telah menunaikan kewajipan yang besar, membantu kita, yang menyebabkan kita mendapat di bawah lindungan Arasy Ar-Rahman ataupun pengampunan Tuhan kita. Okey. Kemudian sabar merupakan cahaya. Ya. Sabar merupakan cahaya. Dia, dikatakan dia. Subhanallah ya. Tadi dikata solat itu cahaya juga, nur. Wa sabrud dia. Apa maksud antara beza nur dengan dia ni? Apa beza nur? Tapi orang ramai orang guna nur. Nurul Ain, apa lagi? Nur Zahara. Ya, nur. Nama semua nur, tak ada pula dia. Jarang. Diaul Haq. Susah nak sebut. Ya ke? Pandai je kak. Okey, ada beza dia. Nur dengan dia. Nur ni cahaya bulan purnama. Cahaya dari macam bulan purnama. Sakit tak mata? Tak ada kan? Kuat. Tenang. Dia ada tenang je tengok kan. Ingat zaman muda kita dulu kan, tengok bulan kan. Okey, dia seperti cahaya matahari, memancar-mancar. Oleh kerana tu kesabaran dia indah, dia nampak kehebatan dia tu. Ya alif hamzah. Kalau di Pakistan tu Ziaul Haq, disebabkan mereka tak boleh sebut dot. Tapi waktu baca Fatihah boleh. Walazzalin, kadang-kadang kita dengar orang Pakistan baca, sakit kepala kita. Rupanya dot tu susah dia pun nak sebut. Dia pun tak sebut walazzalin. Walazzalin. Kadang-kadang lah yang mana ni. Kata Ustaz Fazil kan, Fadil. Dia tak sebut Fadil, dia Fazil. Zia. Fadil, dot. Okey. Kalau Mesir pula dia tak boleh sebut jim. Kan? Jamal jadi gamal. Ya gamil, ya gamil. Apa ya gamil pun ya jamil, ya jamil. Kan? Ga jadi. Okey. Kalau orang Arab yang ni, yang jenis Arab kampung di ni, dia bahasa pasar, qaf jadi ga. Okey, qaf jadi ga. Okey. Okey, baik, kita tengok. Al-Quran adalah merupakan hujah, pembela untukmu ataupun hujah bagimu. Okey, maksudnya pembela kita, mengisyaratkan kalau kita baca Al-Quran, yang mana Rasulullah menjaminkan syafaat di akhirat kelak, yang Al-Quran akan memberi syafaat kepada kita dengan bacaan yang betul, dengan pengamalan yang betul, maka dia akan menjadi syafaat kepada kita. Dan dua surah yang masyhur, surah Baqarah dan Ali Imran, akan datang seperti awan yang gelap di mahsyar nanti, mencari pembacanya untuk dibagikan syafaat. Okey, ibu-ibu, kita perlukan syafaat. Jadi istiqamah dalam baca Al-Quran. Baca walaupun sehari satu muka surat dengan terjemahan makna dia. Ya, berapa minit agaknya satu muka surat? 15 minit kak ni baca apa, baca Iqra ke apa tu. Satu page saja. Asalnya 2-3 minit je. Okey, kalau Iqra, kalau Quran biasa satu muka surat, kalau orang dah biasa 2 minit. Itu bacaan biasa. Kalau orang yang tak biasa sangat, mungkin 3-4 minit. Kalau orang yang luar biasa, itu yang 15 minit. Okey. Okey. Dengan Tarannum ya. Oh, padalah. Okey, kalau Kak baca Tarannum, saya tak nafikanlah, mungkin 15 minit. Okey. Okey, kalau biasa 2 minit, ambil bacaan bahasa Melayu tu, terjemahan 2 minit, 4 minit je kita ruangkan masa. Apalah salahnya kan, kalau tak nak baca banyak-banyak. Tapi jangan, kalam Allah kita bacakan.
dia akan hidupkan roh kita, jiwa kita. Ya, baca terjemahan sekali, ingat. Saya tak pasti kedudukan hadis tu. Saya ada dengar tapi tak pasti. Nanti saya cek. Ada dua, surah Al-Mulk, surah Al-Waqi'ah. Nanti saya pastikan balik. Ya, nak. Kita digalakkan baca keseluruhan Al-Quran ataupun kita pilih-pilih saja Tak baca seluruh Al-Quran, dituntut. Okey. Tapi tak menjadi masalah kalau kita baca surah-surah yang tertentu yang kita rasa senang, kan. Tak menjadi masalah. Tapi cubakan macam Rasulullah, dia akan mengkhatamkan pada tiap-tiap bulan Ramadan. Ya, khatam Quran. Berarti dia baca semua. Okey. Macam itu juga kita, ya, setengah orang ada suka macam surah Yusuf, surah, yalah, baca. Tak apa, tak jadi masalah. macam tadi yang Ustaz kata tadi, apa ni yang hadis ni kata Al-Baqarah dengan apa ni Ali Imran. Ali Imran datang sebagai yang bawa syafaat. Jadi kalau kita baca keseluruhan macam tu, maknanya nak datang balik pada surah Al-Baqarah tak ambil masa yang lama jugalah kan untuk ni. Macam mana tu kalau macam tak apa, kita baca terus. Maksudnya kita baca habis Quran, lepas tu baca kat situ, patah balik, tak apa, tak jadi masalah. Yang penting kita ada membaca surah-surah tersebut. Ya, bukan maksudnya nak fokus kat situ je Baqarah dengan Al-Imran lah. Tak semestinya. Dia ada surah-surah yang dibaca harian ataupun mingguan. Macam yang sabit dalam hadis surah Al-Kahfi dibacakan dalam mingguan. Okey, baca pada hari-hari surah apa ya baca hari-hari? Ha? Kak Zarah. Surah yang dibaca hari-hari. Sorry, kena tanya anak murid lama. Ha. Al-Mulk. Okey, surah Sejadah Al-Mulk ataupun surah 3 kul tu, kuliah. Ya. Macam saya buat tiap malam tu surah-surah yang lazim saya baca. Macam siang, pagi, lepas subuh tu baca, artinya baca macam-macam surah lah. Kita baca Al-Quran. Benda yang tapi selalunya kita ambil ayat-ayat ni ke belakang. Surah tu pendek. Okey. Kalau misalnya masa nak cepat, saya baca lah benda-benda surah yang pendek tu. Tapi kalau yang mana tu, tapi kita nak cover satu Quran tu lah. Kalau macam malam-malam tu kita ada 2-3 surah yang kita lazim baca. Jadi kita baca yang itu boleh. Tak apa, tak ada masalah. Okey. Maksudnya yang lazim tu yang bertepatan dengan sunnah lah. Yang ni waktu nak tidur. Tapi kalau baca yang biasa tu tak jadi masalah. Ya. Tapi cuma kalau nak tidur tu macam Mbak kata, janganlah baca macam surah Al-Mulk dengan Sejadah tu secara taranum. Kalau satu muka surat 15 minit, agak-agak pukul 2 pagi baru tidur kan. Ustaz, lagi satu. Ya. Apa tu? Yang dikatakan ayat dinar. 1000 dinar. Ayat 2 dan 3 kan. Yang tu boleh dibaca dalam solat juga lah kan? Baca dan solat boleh, tetapi baca sebagai tangkal tidak dibenarkan. Kerana itu ada cerita yang kronik, yang bukan cerita yang sahih berkaitan dengan ayat 1000 dinar yang kononnya Nabi Khidir muncul yang menjualkan ayat tersebut. Ya, itu semua cerita yang tak tepat. Ya, kita mengatakan tidak sahih. Tapi kalau dalam At-Talaq tu, dia At-Talaq ayat 2 dan 3. Tapi dia punya permulaan tu belum lagi. Ya. Yang dinar tu, jadi kalau kita baca daripada wa may yatakhillah tu saja pun tak boleh dah. Kita nampak dia mesti pada permulaan ayat. Maksudnya pada lepas noktah tu, permulaan ayat yang bersesuai maksud dia. Okey? Tak boleh setengah-setengah kan. Ada pula nak baca setengah-setengah. Kena pula jenis shortcut pula. Okay, misalnya dalam surah At-Talaq ya, kita tengok balik. Kalau dia nak baca mesti daripada ayat yang faidza balagna ajalahunna. Okey, surah At-Talaq surah 65 juzuk ke-28. Jumpa surah 65 juzuk ke-28 ayat yang kedua. Jumpa?
Ayat yang kedua tu. Okey, ayat 1000 dinar yang dikatakan diambil di bawah sekali tu. Ayat kedua tu yang bawah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Okey, sampai habis tu. Jadi dia terus ambil dari tengah, tak boleh. Kalau nak baca ambil daripada awal, fa idza balaghna ajalahunna. Dari situ. Kalau nak baca dalam solat lah kan. Kita baca Ustaz sampai habis nak tengok Ustaz tu. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Okey. Jadi ayat ni dikatakan ayat 1000 dinar yang tidak muncul di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita jadikan sebagai tangkal letak di rumah-rumah. Kalau letak sekadar macam tu, ialah ada perbahasan, tapi kalau dijadikan tangkal tu, kita kata silap besar. Nanti orang-orang yang letakkan macam Alif Lam Mim, Yasin, dia letak ayat mutasyabihat tu je. Kaf ha ya ain sad, ya, yang tak tahu makna tu dia letak. Apa salahnya? Kan? Tak, kita kata salah. Okay. Inilah kesan daripada cerita-cerita kronik yang datang kepada kita. Ya, kita bawa. Mama yang terkilah tu boleh tak maksudnya? Apa? Mama yang Kenapa tu? Wa man yattaqillah maksudnya siapa yang takut pada Allah. Tu je. Ha. Tergantung macam tu je. Okey, kita masuk balik. Jadi Al-Quran itu dibacakan dan difahami, itu yang paling penting. Dibaca dapat pahala setiap satu huruf 10, dan difahami untuk kita beramal dengannya. Itu kemuncak tujuan ayat Quran diturunkan. Dan kita beriman, ya, maka dia akan menjadi hujah untuk kita berdepan dengan Allah. Itu yang dia akan memberi syafaat kepada pembacanya. Dia akan membela kita di depan Allah nanti. Tetapi kalau kita baca tu, okey, kita faham makna, tapi tujuan dia macam tadi, nak tangkal. Dia akan jadi hujah ke atas kita, yakni kita akan mendapat masalah di akhirat kelak. Kita ambil surah Maryam nak dapat anak perempuan, silap. Surah Yusuf nak dapat anak comel. Ya, hanya kita ni orang Jawa juga, comel juga kan. Buat orang Afrika ke, comel lah bagi mereka. Ingat ya, masalah comel tu pada mata masing-masing. Saya pernah bertanya tentang orang Uganda ni, apa pandangan kamu orang perempuan yang hitam-hitam ni? Dia kata, lagi hitam lagi best. Lagi baik. Boleh terima tu. Sukar ya. Itulah masalah mata masing-masing. Bagi dia lagi hitam lagi cantik. Kalau macam kulit sawo matang macam ni, dia tak suka. Tapi kalau orang Sudan, kulit macam kita ni dia suka. Okey? Tapi bukanlah saya bertanya tu saya nak kahwin orang Afrika pula tu kan. Nak tahu dia kan. Subhanallah macam tu. Dia kata lagi hitam lagi cantik. Kita tengok subhanallah ya. Inilah yang Allah bagikan dalam jiwa-jiwa manusia. Tak sama. Okey? Okey. Apa bab kulit hitam pula begini? Bab surah Yusuf tadi. Ya, kita ambil nak jadi tangkal. Lepas tu kita ambil ayat-ayat tertentu kononnya untuk apa ni? Untuk mujarab ini, mujarab itu. Itu silaplah berlaku. Kita lihat ada kesilapan yang berlaku. Tujuan Al-Quran untuk kita mendapat petunjuk, mendapatkan bimbingan. Bila salah kita guna, dia akan menjadi hujah ke atas kita. Apatah lagi orang-orang seperti ustaz-ustaz, ulama-ulama yang menggunakan Al-Quran untuk dijual kepada orang awam, lagi berbahaya di sisi Allah. Yang lagi teruk. Yang kita saksikan sekarang, berapa ramai agama ini dipermainkan begitu begini. Orang kafir bertepuk aja. Cukup kalimah Allah sahaja dah menjadi isu yang besar pada kita. Cukup si Cina tu membaca Al-Quran di depan orang Islam, yang kira orang Islam semua senyap. Ya, bagus pula si Acong tu baca. Kan? Besar kesilapan kita. Ya.
Jadi masalah ini adalah masalah prinsip sebenarnya dalam bab Al-Quran. Jadi Al-Quran ini akan menjadi hujah kepada kita ataupun hujah ke atas kita. Kalau hujah ke atas kita, maka rugilah kita yang boleh menyebabkan kita ni ya akan diseret di mahkamah mahsyar dalam keadaan yang terhina. Okey, na'udzubillah min dzalik. Okey. Jadi mana tadi, setiap orang berangkat menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya dan ada yang menghancurkan dirinya. Maksudnya kita semua beramal sama ada untuk mendapat syurga ataupun mendapat neraka. Ya, jadi kita berusahalah untuk mendapatkan syurga. Ibu-ibu, umur kita dalam keadaan usia yang begini menuju ke arah usia yang menakutkan. Ya, apalah salahnya untuk kita berfikir sedikit. Maaflah, ya. Kita kena cakap bab-bab yang begini. Kadang-kadang kita leka. Biar hati kita ni hidup terasa. Kalau tak ingat, ya, tak ingat nak katakan ada mati ke apa ke, tak ingat. Jadi kita hidupkan sikit. Okey, memang dia ada di antara perkara yang kita lihat. Memang ada dalil kan yang menunjukkan Al-Quran itu dipakai dalam siri rawatan. Tetapi kita menasihatkan dalam bab-bab yang begini jangan terhenti pada rawatan sahaja. Kerana setengah orang yang menggunakan dalam siri rawatan Islam, perubatan tu, dalam masa yang sama dia tidak memahami Al-Quran yang sebenar. Misalan, dia mengamalkan bacaan Al-Quran pada orang-orang yang sakit, tapi dalam masa yang sama dia mengamal khurafat-khurafat. Misalan yang kita kata dia scan tu kan, ada berapa dulu? 70 ekor dia kata ada jin. Kan benda tu khurafat, benda tu bercanggah. Allah kata dalam surah Araf, kamu tak nampak, tiba-tiba dia kata dia nampak. Berarti dia yang berpenyakit, dia yang kena scan balik. Terbalik. Tak, benda tu begitu serius kita tengok. Kerana penipuan dalam siri rawatan Islam. Sahabat pakai Fatihah dalam siri rawatannya. Kita melihatlah dari sudut-sudut ni. Itu pasal konsep perubatan Islam perlu dikawal betul-betul dengan cara mengikut Quran dan Sunnah. Jangan lari-lari. Itu belum lagi kalau kita tengok dalam bab air-air itu kan, itu kita menghadapi masalah sudahnya air itu diperniagakan, ya, baca surah Yasin, sedangkan ada pandangan yang melarang, kerana bila sampai ke muncak air yang dibaca tu diperniagakan, kita melihat air itu lebih hebat daripada Zam-Zam. Sedangkan Zam-Zam kita tahu kualiti dia tidak ada tolok banding. Tak perlu baca pada Zam-Zam, perlu apa? Niat je. Hebat air Zam-Zam yang Allah bagikan. Tapi disebabkan dah muncul air itu, air ni, itu belum, saya tengok baru ni, la ilaha illallah, Quran satu, surah Yasin 30 juzuk, lagi selawat tafrijiyah, selawat apa lagi tak tahu nak sebut. Tak Ustaz, kalau macam dia bagi kita ayat Quran macam kata di dalam Ustaz tu lah yang tanya Ustaz tu. Dia kata saya sakit lutut kan. Kalau kita sakit lutut, dia kata kita baca ayat Mukminun, ayat 11 tu. Okay. Kita baca dekat lutut tu. Ayat tu kita baca, boleh ke tak apa kan? Yalah, kita kata sebagai ilaj, sebagai rawatan jugalah. Tapi apa-apa pun kita mengatakan, ya, macam mana kaedah dia, ya, jangan melampaui lah maksudnya. Betul kita berubat cara tu baik kan, baca sendiri lagi baik. Okey. Tetapi jangan terhenti pada ayat untuk mengubat lutut je. Mengubat hati kita yang telah mati ni perlu diteruskan. Okey. Okey. Dia jadi masalah tang situ kita lihat perubatan. Ya Kak, jadi bukan kita katakan tentang rawatan Islam tu memang kena. Itu pasal bagi kita yang menyaksikan dalam bab rawatan Islam ni memang teliti. Pasal apa? Kita kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan siapa yang terpelihara dalam siri 4 perkara ni, dia akan mendapat masuk syurga tanpa hisap. Oleh kerana itu kita jangan terjebak walaupun satu di dalam 4 ni. Apa dia? Pertama, ya, wala yastarqun. Macam mana hadis tu yang mulanya? Pertama, tidak melakukan ruqyah secara tak betul, bomo tu. Kita pergi ke tu. Dan kedua, tidak berubat dengan besi panas. Itu alhamdulillah lah, tak adalah pula masyarakat kita buat macam tu. Manalah tahu kok sakit, panau ni makin besar ke kan, dia ambil iron tu pum kata, kan. Ataupun yang ketiga, tidak tatayyur, prasangka yang tak betul ni, ya, sial tu sial ni. Okey.
Lepas tu wa ala rabbihim yatawakkalun, pada Allah mereka tawakal. Ada 4 ni kita di antara orang yang layak untuk masuk syurga tanpa hisap. Jadi itu syarat daftar dia. Tapi kalau dah pergi sekali, bertaubatlah, wallahu alam. Mudah-mudahan kalau ada ruang, adalah ruang. Kalau tak ada, sabar je lah. Okay? Maksudnya kalau dah terpergi jumpa bomo ke maka dah lah, istighfar lah banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah masukkan jugalah, wallahu alam. Ya, nak. Kalau kita nak buat ruqyah sendiri kan, secara umum lah, bukan kalau anak demam ke kan, apa surah yang paling kita boleh baca je? Baca je, kat baca je. Paling kurang sahabat telah menunjukkan baca Fatihah. Tapi itulah Fatihah kita tak kuat keyakinan dia. Ya, rasa tak pula Fatihah kita, kan? Tak, maksudnya penghayatan pada surah Fatihah tu, keyakinan kita kan. Asalnya Fatihah cukup dah. Tapi bacalah apa yang boleh baca. Tapi ingat, di samping itu pergi doktor. Itu kita nasihat betul-betul, supaya jangan tertumpu pada perubatan ini tanpa pergi doktor. Pasal apa? Apa-apa pergi doktor untuk tengok keadaan diri kita. Ramai yang silap dalam siri rawatan tu, yang kita katakan asalnya dalam siri rawatan Islam ni ada part-part boleh dia pergi buat, tetapi ada masa dia kena kata pergi jumpa doktor sampai jumpa spesialis dia. Baru kalau spesialis kata tak tahu apa penyakit, di situ baru kita tahu penyakit dia. Kalau selagi kita tak bawa, dah lama agak tak baik-baik, baru nak bawa jumpa doktor, itu yang jadi cancer stage 1, 2, 3 tu naik sampai begitu cepat. Kalau kita buat sampingan, macam kita mak buat dua anak kan, Tak apa, itu tak apa, insyaAllah. Ya. Pasal ini melalui pengalaman. Dia sangat nak rawat tradisional. Sudahnya kanser tu dah naik stage 3 dah. Nak buat macam mana? Tunggu je lah mati. Ya. Sini ada kata perubatan mesti manahnya. Ustaz pernah dengar tak yang ada satu ni dia buat tak guna batang ranting kayu. Ranting kayu. Dia pukul ranting kayu. Sehat orang tu. Oh, dia pukul kita. Ingat dia pukul ranting kayu, pom-pom kita pun sehat kan. Ranting kayu Itu dia pukul sampai lebam-lebam habis badan. ya. Kononnya nak buang, dia kata benda tu ada di situ tu sebab bahagian lebam tu tempat tu benda tu ada. Tapi yang herannya memang ada yang sihat. Mula-mula dia macam repek-repek, macam kacau, tapi lepas kena tu sampai kadang-kadang saya cakap apa ya, sebenarnya dia dah takut kena rotan kot, terus jadi baik. Saya dah cakap, tapi lepas tu saya buat asal tak betul cara tu, saya tak tahu. Apa pendapat Ustaz tentang? Kita nampak tak kena. Kita nampak tak kena. Ha? Mungkin istidraj. Tapi kita nampak tak kena cara begitu. Sakit oh. Yalah. Dah kita import sendiri orang buat ni. Kalau orang yang tengah sakit mungkin dia terima lah Ustaz. Kalau kita sihat ni kita tak ni lah kan. Kalau orang yang tengah nazak sakit tu pada dia tiba-tiba baik, dia terima. Yalah, itu ujian juga. Ya, memang tak nafikan. Ya, bila sistem rawatan Islam yang tulus dengan sistem rawatan yang tak ikhlas tu, ya, sistem yang menggunakan unsur-unsur khurafat tu, mudah sembuh. Sebenarnya itu adalah ujian kepada orang. Tapi kononnya dia ceritalah pula sejarah yang menyebabkan dia pilih ranting kayu tu kan, ranting kayu biasa. Dia kata zaman Nabi dulu pun ada guna benda ni untuk mengubat orang. Oh, dia gunakan kalimah ranting tu. Tu kononnya tak. Itu yang jadi itu yang jadi kayu koka tu harga sampai ribu-ribu tu. Kayu koka pernah dengar? Yang buat tasbih tu. Kapal Nabi Nuh, tongkat Nabi Musa, bagusnya fakta sejarah kan. Orang kampung, orang kita pun masya-Allah belilah. Ya. Indonesia yang jual ni. Yang sihatnya toke kayu koka tu. Dia siap bagi kertas Ustaz. Ingat ya, itu di antara masyarakat kita tak faham bahawa dia berada di Mekah penuh dengan masalah syirik-syirik dan khurafat. Nak buat haji, buat umrah, tapi terlibat dalam benda khurafat dan syirik. Bayangkan. Nak buat haji, nak buat umrah, pergi ke apa ni? Kat Mekah duk sibuk kayu koka. Saya tahu waktu saya kerja di sana tu, la ilaha illallah. Budak ni kita nak belajar, rupanya duk sibuk jual kayu koka. Cakap berbunyi koka je dah kan. Harga ribu-ribu. Pergi Mekah, Madinah
pergi ke Mekah, buat benda khurafat, pergi duduk kat Padang Arafah, tulis nama atas batu. Kamu nak kahwin dengan siapa? Tulis nama kat situ. Mah dengan Pak Mat. Balik-balik betul pula. Nak kata apa? Aku tulis kat sana tu. Syirik. Pergi Mekah Madinah buat benda khurafat. Pergi Mekah Madinah, pergi tawaf tu, dia bawa kurma, tawaf dengan kurma. Nah, makanlah kurma yang dah tawaf. Subhanallah. Ada. Pasal orang tu bagi kat saya, Ustaz, kurma dah tawaf. La ilaha illallah, dia ni tak kenal ke kita macam mana? Kurma ditawaf, air zam-zam ditawaf. Tak diwajibkan kurma dan air zam-zam tu ditawaf. Kita yang wajib ditawafkan. Pergi Mekah Madinah, pergi duk percaya. La ilaha illallah, banyak benda lah khurafat yang kita berlaku di Mekah Madinah. Na'udzubillah. Itu belum lagi yang jual kain Kaabah tu. Kita pun, Kaabah kain berkat apa semua. Silap. Hanya entah kain tu, kain maklimah angkat kuali apa semua hitam kan. Berlaku penyelewengan di sana dan khurafat masyarakat kita. Itu belum lagi tak mau solat kat Masjidil Haram waktu subuh sebab tak ada kunut. Pakat solat di hotel. Jahil sangat-sangat. Disebabkan tak ada kunut. Lepas tu cipta kunut panjang, kunut pendek. Yang kita dengar kunut panjang, kunut pendek. Ya, masyarakat kita silap lah dalam bab ini. Okey? Jadi ini di antara perkara yang kita lihat, yang perlu kita ambil tahu. Okey? Berarti kita sedang berniaga dengan Allah. Maka juallah perniagaan kita, buatlah perniagaan kita yang terbaik di depan Allah. Ya, ibu-ibu, bermula daripada akidah kita betul, dan insya-Allah amalan-amalan kita akan jadi betul. Nampak Allah dah cerita, hadis ini menceritakan zikir-zikir yang simple je, tak payah berat. Ini kalau bawa kereta boleh kita baca. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, tapi tak syok lah sikit kan, rasa itu je sebut kan. Banyakkanlah zikir-zikir yang ada. Okey. Ya, saya. Ayat. Okey. Dan sungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang berjihad dan bersabar di antara kamu. Ya, kenapa? Jihad ini memerlukan kesabaran. Ya, jihad memerlukan kesabaran. Jihad bukan satu benda yang main-main. Seperti mana hijrah yang dilakukan oleh para sahabat. Ya, kalau ibu-ibu menyaksikan ketaatan mutlak mereka kepada Allah dan Rasul, kita akan nilai kita ni siapa. Kita menyaksikan bagaimana, saya nak bagi contoh bagaimana ketaatan Nabi Allah Ibrahim terhadap Allah. Kan? Bila Nabi Allah Ibrahim dikatakan, letakkan Hajar dan Ismail di tanah yang tandus. Ya. Boleh fikir tak macam mana? Anak yang baru lahir, isteri dia baru lahir, ya kan, anaknya yang kecil, dan itulah anak yang pertama melalui isteri yang kedua. Sarah tak ada anak waktu tu, tiba-tiba Allah kata letakkan di tanah tandus. Agak-agak kita lah kan, macam mana agaknya? Sedih kan? Kita baru abang pergi kejap je, tinggal pergi mana, hospital je, rasanya Allah nak menangis. Ya, kejap je. Ini ditinggalkan sampai Nabi Hajar mengatakan, ya Ibrahim, kenapa? Sampai 3 kali, dan last tu baru Hajar mengatakan, adakah ini arahan Allah? Ya, dia kata, ya, ini arahan Allah. Taat kepada Allah secara mutlak, boleh tak kita buat? Satu benda yang sukar. Nabi Ibrahim diarahkan menyembelihkan anak dia. Allah bukan nak menyeksakan Nabi Ibrahim, tapi nak tengok ketaatan dia. Taat. Tanya Ismail, Allah nak sembelih kamu, boleh ke? Buat seperti mana yang diarahkan. Dahsyat. Saya, bila kita saksikan ayat ni, ketaatan mereka kepada Allah, dahsyat. Tu dia. 2. Yang ketiga, maaf ya, dalam hadis mengatakan, apabila Allah menyuruh Nabi Ibrahim sunat, lalu dia sunat pada umurnya 80 tahun dengan kapak. Ketaatan mutlak. Saya nak menceritakan ketaatan mutlak. Para sahabat, bila Rasulullah arahkan, terus lakukan tanpa bicara sami'na wa ata'na. Boleh nampak tak konsep sami'na wa ata'na? Yang saya bagi misal, misalnya kita masuk dalam bank, ya, tiba-tiba perompak datang, angkat tangan. Agak-agak kita malas nak angkat tangan, lepuk dengan beg kan. Ada? Tak ada, angkat tangan.
Taatnya kita kepada perompak. Nak ya, takut kan? Pasal apa? Kalau kamu tak angkat tangan, aku tembak kamu, mati. Allah kata, kalau kamu tak ikut aku, kamu masuk neraka. Ada takut? Tak takut pula nampak? Tak nampak. Angkat tangan, tiba-tiba pum, Allah terbuka pula gelang kita yang berat tu. Okey, buka. Ada kita nak lawan? Tak. Sami'na wa ata'na, perompak, kita pun bagi gelang kita. Okey. Nampak tak? Ketaatan mutlak pada perompak berlaku. Kalaulah ketaatan mutlak yang kita lakukan kepada Allah begitu alangkah indahnya. Tahu tak Nabi Ibrahim, para sahabat melakukan ketaatan begitulah terhadap Allah dan Rasul. Sami'na wa ata'na. Kalau nak tahu konsep apakah arti saya ni sebagai seorang Islam, itulah artinya. Ketaatan mutlak kepada Allah. Apa yang Allah suruh kita ikut je, tanpa banyak bicara. Okey, boleh faham? Wallahu a'lam bissawab. Okay, itu je. Ada apa soalan? Ada soalan? Ustaz, mungkin kita syukur. Dia syukur Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah kan kita sebut dalam kita. Sambil kita baca dengan sebab kan? Kita sujud syukur, sujud je. Tak payah baca apa-apa, sujud je. Mungkin nak muji doa Allah, muji pada Allah tu lain lah. Tapi sujud je. Tak ada air sembahyang. Tak apa, sujud syukur tak memerlukan air sembahyang. Jangan pula sujud syukur Alhamdulillah syukur. Itu tak jadilah kan. Baca je lah subhana rabbiyal a'la kan. Wa bihamdi. Madai. Sujud tu dah madai. Ya. Di antara sujud yang tidak memerlukan air sembahyang, sujud syukur, sujud tilawah. Dan sujud je, bangun tak ada assalamualaikum macam tak ada. Dan sujud. Itulah baca subhana rabbiyal a'la paling kurang, wa bihamdi. Itu paling kurang. Ataupun subuhun qudusun ya. Tak. Itu sujud tilawah. Tilawah. Maksudnya surah sejadah tu. Sujud sejadah. Satu lagi sujud sahwi. Sujud sahwi. Baca syukur. Kita sebut syukur. Syukur Alhamdulillah. Maknanya apa? Syukur. Itu nak baca dalam sujud. Tak kita sebutlah. Kita kata syukur Alhamdulillah. Apa maksudnya? Ya, syukur Alhamdulillah lah maksud dia. Segala puji bagimu, bagi Allah. Okey? Ada apa lagi ya? Tidak mensyaratkan. Dapat je tahu je. Tapi berhati-hatilah, maksudnya kalau kita nak sujud, biar tempat yang sesuai. Kadang-kadang tengah goreng ikan dapat tahu berita gembira sujud. Apa cerita kan? Ya? Tak. Dia bukan sembahyang yang memerlukan tutup aurat. Dia kena cari kiblat jugalah kan? Sebaik-baiknya. Baik-baiknya sebaik-baiknya kiblat. Kerana biasanya dalam acara-acara begitu memang kita cuba nak menghadap kiblat lah. Ya. Okey. Wallahu a'lam bisawab. Itu je yang boleh jawab. Yang baik itu datang daripada Allah. Salah dan silap dari kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.